kita dikejutkan, tapi pada saya bukan dikejutkan. Kita sudah pun mendapat terlerai tanda tanya apa terjadi kepada kes Birl profil tinggi, iaitu kes 1MDB dana SRC 42 juta membabitkan Datuk Seri Najib. Okey, Datuk Seri Haji Najib lah, macam tu, bekas Perdana Menteri Malaysia kita. Okey, jadi saya bukan jenis yang macam YouTuber lain ataupun TikToker lain yang mengapi-apikan ataupun membesar, mengejek, mempelekehkan isu ini. Okey, pada saya, pertama saya ucapkan banyak-banyak bersabar kepada beliau Datuk Seri Haji Najib dan juga Datin Seri Rosmah dan keluarga. Okey, banyak-banyak bersabar. Okey, ini hanya sekadar satu ujian di dunia. Dan saya tak nak memperlekehkan ataupun mempersendakan ataupun memandang rendah keputusan hakim. Kita tak nak menghina keputusan mahkamah. Okey, cuma saya tak kata saya yakin ini adalah satu fitnah, dan saya tak kata yang saya yakin ini adalah satu tuduhan yang tepat. Sebab kita kena hormat keputusan mahkamah. Okey, saya juga tidak mahu memperlekehkan, mengejek-ngejek kepada beliau, kerana kita tak tahu nasib kita di masa akan datang. Okey, saya risau juga satu hari nanti kita terpalit dengan fitnah, ataupun kita tidak sengaja kita melakukan sesuatu yang hasil hasutan dan bisikan syaitan dan iblis untuk melakukan perkara-perkara yang boleh membuatkan kita didapati bersalah. Sebab saya bukan ustaz, bukan ulama, bukan orang baik-baik, bukan pendakwah, tapi saya risau juga sebab anugerah yang Allah bagi pada saya untuk menyusun kata-kata, meluahkan, buat video, meluahkan pendapat ini satu hari nanti akan terkesan kepada diri saya. Risau juga. Okey, walaupun follower saya tak seramai mana pun, kan. Okey, gatal pula hidung ni. Okey, banyak okey pula video kali ni. Okey, okey, nampak kat situ. Okey, okey lagi. Macam ni lah. Ini adalah satu benda yang pada saya gempar, satu dunia akan tahu. Dah tahu pun. Okey, 23 Ogos 2022, dalam kita berada di ambang kemerdekaan. Okey, bulan kemerdekaan, dan ramai yang saya tengok seolah-olah tidak semangat meraihkan bulan merdeka ini. Bendera-bendera di premis-premis perniagaan pun agak kurang. Okey, dan hasil daripada komen kenapa ramai tak kibar bendera, semangat tak macam dulu. Ada bendera pun dah kuning dah, kan? Tak ada yang nak beli baru. Ini kerana protes, seolah-olah macam satu protes rakyat, bahawa dengan ahli-ahli politik yang bertekak sesama sendiri, berebut kuasa, harga barang naik, macam-macam lah. Okey, jadi itulah. Jadi kita sedih lah dalam kita nak menyambut merdeka ni. Okey, dan pada saya, apabila jatuhnya hukum penjara 12 tahun kepada beliau, ini menunjukkan dan menjadi satu tanda amaran, tanda nasihat, dan perlunya berhati-hati kepada semua ahli politik bahawa kemungkinan masanya tiba untuk anda juga menerima nasib yang sama. Okey, maksud saya bukanlah maksudnya saya yakin Datuk Seri Haji Najib ni bersalah. Itu keputusan mahkamah. Maksud saya kat sini kepada ahli politik yang berada di luar sana, berhati-hatilah, kerana anda menjadi menteri sekalipun, pangkat tinggi mana sekalipun, itu adalah hasil daripada demokrasi pilihan raya dan undian rakyat, dan kena hormati rakyat. Saya nampak kat sini kebanyakan pemimpin politik, kebanyakan tak semua, kebanyakan pemimpin politik apabila berada di satu tahap yang tinggi, dia punya ego lain macam. Dia punya ego lain macam, belagak lain macam, kan. Mentang-mentang lah, kan, jadi menteri, mentang-mentang lah ada duit, mentang-mentang apa semua. Dia lupa kedudukan dia tinggi mana sekalipun, itu adalah hasil demokrasi, undian pilihan rakyat. Nampak kat situ. Jadi janganlah, hati-hati. Okey, dan ini membuktikan juga ramai yang sebelum ni menyindir, mengejek-ngejek, mempersoalkan seorang ibu, seorang ayah ke yang mencuri susu anaknya, penjara banyak ni, denda banyak ni, kan. Dan hasilnya, dan hasil ejekan dan sindiran tu, hasilnya dia jawab, okey lah, maknanya anda dah puas hati lah sekarang, kan. Dah puas hati lah sebab akhirnya Datuk Seri Haji Najib dipenjarakan juga. Okey, seleweng 42 juta. Ini pertanyaan ni. Seleweng 42 juta, hukuman penjara 12 tahun, denda 210 juta. Betul? Kalau tersilap minta maaf, tapi itu yang saya dipahamkan. Cuma saya nak tanya,
Adakah beliau mampu bayar denda sebanyak 210 juta tu? Jika mampu, datang dari mana duit tu? Adakah gaji seorang Perdana Menteri mampu untuk membayar denda sebanyak 210 juta? Mana dapat duit? Tanya kan. Dan jika tidak mampu bayar kan, apa yang berlaku? Dengan cerita dianya kalau tak mampu bayar, maka hukuman penjara akan ditambah. Betul ke? Kalau salah saya minta maaf. Pertanyaan saya ini bukan menghina mahkamah dan bukan busybody. Ini adalah sebagai seorang rakyat. Okey, saya mewakili rakyat kan, yang tak terfikir soalan ni kan. Jika dendanya dia macam ni lah kalau yang kita ni netizen marahan ni, okey, mencuri barang bernilai RM100, dendanya RM1,000 contoh. Ataupun mencuri barang RM20 di pasar raya, dendanya RM1,000 penjara sebulan ke apa ke. Okey, tetapi yang ni 210 juta kan. Selebih 42 juta tapi dendanya memang berlipat ganda. Tapi nak bayar tu boleh tak bayar? Dari mana pula duit tu? Menabung dari kecil ke? Tanya. Betul, saya yakin ramai yang tak terlintas soalan ni, dan ramai yang terlintas di pemikiran mereka, tapi hanya berani komen di ruang-ruang ni lah, hujung jari lah maksudnya, dan menggunakan akaun fake. Saya gentle kan? Saya rasa saya ada hak, saya yakin saya ada hak untuk tanya. So saya tanya. Dan anda yang follow channel YouTube saya yang tak sampai 10,000 ni kan, bolehlah komen. Jangan lupa like, share dan sebagainya lah. Komen-komen, saya nak tahu jawapannya. Okey. Jadi sekali lagi saya ulang kan, kepada mereka yang menceburi bidang politik, lebih-lebih lagi yang ada kuasa kan, yang ada jawatan, yang selama ni yakin bahawa parti politik anda itu parti yang dilindungi daripada undang-undang, hati-hati. Sebab bekas Perdana Menteri tu tiba-tiba boleh masuk longkap ni kan. Pertama dalam sejarah, dalam kita menyambut kan kemerdekaan ni, bulan kemerdekaan, pertama kali dalam sejarah dunia, Malaysia, dunia mengetahui Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri dijatuhi hukuman. Apalagi yang bawah-bawah ni, yang timbalan Perdana Menteri, yang menteri itu, menteri ini kan, yang menteri-menteri yang langsi ni, menteri-menteri yang bongkak ni kan. Tunggulah kan. Hati-hati sebenarnya pada saya. Okey, apapun saya respect dengan Perdana Menteri yang sekarang, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, walaupun ada segelintir ataupun tak tahulah segelintir ke apa ke yang tak suka dengan beliau, okey, sebab kepimpinan beliau yang nampak tak agresif lah. Sesetengah pada saya masih respect dia sebab dia mengeluarkan kenyataan tidak campur tangan dengan urusan mahkamah. Nampak kat situ? Tidak campur tangan dengan urusan mahkamah. Yang itu saya respect, saya kagum. Memang itu terbaik. Nampak kat situ.